Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya? Dah, saya tak kenal. Tak kenal. Saya ada murid ustaz. Saya pun jawab, mana kenal? Ustaz nak buat apa? Nak terberak. Nak terberak ada satu elok nak. Ustaz nak tak? Nak lah bro, tak tahan lah bro. Antaranya yang kita ni tak tahan lah ni. Kata tak apa-apa, saya ambil kunci. Dia ambil kunci lah. Ambil buka hatu paling elok. Maksud dah setiap sesuatu urusan kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebut elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mula dengan bismillah, tuan-tuan, dia menjadi keberkatan, berkat. Sebab tu satu hadis Nabi lagi kata, kullu amrin zibalin la yuftatahu fihi bi dzikrillah fa huwa aqta. Setiap urusan yang tidak dimulakan, dibuka di dalamnya dengan zikir kepada Allah, maka ia tertolak. Maka kita kena mulakan sesuatu tu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kalau boleh mula bismillah dulu, lepas tu barulah bagi salam. Tu kaedah lah. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau jadi pengurusi kah, baca bismillah dulu. Sebab apa? Dia ada keberkatan dia. Mulakan dengan keberkatan bismillah. Sebab apa tuan-tuan? Ni satu cerita. Kuliah saya ni di Masjid Syahrani dulu, kita mula dengan ni lah. Kita hurai yang sama, sebab kitab yang sama. Satu cerita seorang perempuan, dia selalu memulakan sesuatu dengan bismillah. Mula dengan bismillah. Suami ni tengok, suami dia kata bismillah ni la yadur wa la yanfa'u. Bismillah ni tak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Tapi isteri dia sentiasa dengan bismillah. Nak masak bismillah, nak serika baju bismillah, nak buat apa pun bismillah. Satu hari tuan-tuan, dia nak uji isteri dia. Dia ambil RM50, dia bagi. Bila dia bagi tuan-tuan, isteri ni ambil duit tu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia bawa duit tu, suami dia bagi tahu dah, aku bagi duit ni, kalaulah aku nak balik, tolong bagi balik. Jadi dia pun ambil duit tu, Bismillahirrahmanirrahim, buka laci bismillah, letak dalam laci bismillah, tutup bismillah, ambil kunci, sangkut Bismillahirrahmanirrahim. Suami ni tengok, oh bismillah la yadurru wa la yanfa'u. Dia tak memberi manfaat mudarat. Tak baca pun tak apa. Lalu dia pergi ambil kunci tu, tuan-tuan, dia pergi buang dalam telaga. Lepas seminggu, dia pergi minta, yang mana duit yang abang bagi balik. Perempuan ni pergi ambil kunci bismillah, buka bismillah, tarik Bismillahirrahmanirrahim, tengok duit tu duduk dalam tu lagi. Dia ambil duit tu bagi balik. Bila bagi, suami ni tengok duit yang dia buang dalam telaga duduk dalam laci tu. Kerana apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus suami ni tuan-tuan duduk arah kiblat, angkat takbir, terus sujud kepada Allah. Rupanya bismillah ini memberi manfaat dan mudarat. Sebab tu sesuatu perkara kita nak mula, nak cari keberkatan, Bismillahirrahmanirrahim. Mula dengan bismillah. Sebab tu berkat ni tuan-tuan, kata ulama ada 3. Pertama, berkat yang ada pada Nabi SAW. Sebab berkat ni tuan-tuan, kita buat sikit dapat banyak. Kita hidup masa tenang. Itu nama keberkatan. Kan? Berkat ni kata ulama ada 3. Pertama, pada Nabi SAW. Sebab apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat sekali dapat 10. Malaikat Allah selawat kat kita. Itu namanya berkat. Buat sikit dapat banyak. Kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan para malaikat selawat dekat kita. Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha 10. Ni Allah malaikat selawat kat kita, sebut nama kita di langit 10 kali. Seronok tak? Itu namanya berkat. Buat sikit dapat banyak. Seronok tak nama kita disebut di langit? Seronok. Perhatian. Kita pergi pasaraya. Kepada Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter pertanyaan kerana anak anda sedang menanti. Rupanya hilang anak. Kita pun seronok, nama sebut kan? Begitu juga tuan-tuan dalam hidup kita ni, nak keberkatan, kita mula dengan bismillah, dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab saya selalu cerita tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak Akasyah bin Malik? Akasyah bin Malik ni seorang sahabat Nabi. Dalam YouTube pun ada. Dia sayang Nabi berbeza dengan kita.
Satu hari tuan-tuan, Nabi di penghujung hayat dia bagi ucapan. Sebab Nabi ni kekasih Allah, bukan macam kita. Wahai kaum muslimin, aku nak tanya kepada kamu, masa aku hidup ini, ada tak di kalangan kamu ni aku pernah caci dia? Tolong hari ni balas balik. Ada tak hari ni masa hidup dia aku pernah menyakiti hati dia? Tolong balas balik. Ada tak masa hari ni, pada hari yang lalu tu aku pernah pukul dia, pukul aku pernah buat apa nak balas sila. Tiba-tiba bangun seorang sahabat Nabi, nama Akashah bin Malik. Ya Rasulullah, dalam satu peperangan engkau duduk di atas kuda, aku di bawah ya Rasulullah. Engkau pukul kuda engkau untuk kuda ni berjalan, tapi bukan kau pukul kuda engkau, kau pukul aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak balas balik apa yang kau buat dekat aku. Orang yang pertama bangun siapa? Sayyidina Abu Bakar, dalam keadaan lemah lembut. Wahai Akashah, ini Rasulullah. Kalau kau nak pukul Rasulullah, kau pukul aku. Aku galang ganti. Nabi kata, wahai Abu Bakar, engkau di tepi. Ini urusan aku dengan Akashah. Lalu Nabi kata, wahai Ali, pergi ambil tu cabuk tersebut. Sebelum ambil, Akashah kata, wahai Rasulullah, ketika kau pukul aku tak pakai baju. Aku nak bila aku pukul, tanggalkan baju engkau. Bangun orang kedua. Siapa yang bangun? Sayyidina Umar, dengan suara yang tegas, wahai Akashah, ini Rasulullah. Kalau kau nak pukul dia, pukul aku. Kan Sayyidina Umar tegas. Yang disebut 3 gelaran. Pertama, Al-Faruq, yang membezakan di antara benar dan salah. Sayyidina Umar, dok tegas dah. Yang kedua, Syahid Mihrab, dia syahid di mihrab Nabi SAW. Yang ketiga, pendahulu wahyu. Sebelum wahyu turun, pendapat Sayyidina Umar seiring. Itu hebat Sayyidina Umar. Tetapi orang yang sentiasa menangis sehingga nampak ni lorah air mata, yang dijamin syurga Allah, yang disebut asyara mubashirina fil jannah, 10 orang yang jamin syurga. Di antaranya Sayyidina Umar. Umar kata, ini Rasulullah, kau pukul aku. Nabi kata, wahai Umar, engkau ke tepi, ini urusan aku dengan Akashah. Sayyidina Ali pergi ambil mai. Bila mai tuan-tuan, bagi dekat Akashah. Akashah pegang, ya Rasulullah, tanggalkan baju engkau ya Rasulullah. Akashah pun pergi, Nabi angkat. Bila Nabi angkat baju tuan-tuan, di belakang Nabi ada sebesar ini, tandanya khatamun nubuwah, khatamun nabiyyin, Nabi akhir zaman. Sebesar ini dia katakan, ada tertulis. Bila dia angkat baju, nampak tanda tu. Bila nampak Akashah bukan pukul tuan-tuan, Akashah buat apa? Terus dia pergi peluk Nabi. Bila dia peluk Nabi, dia cium dekat tanda tu. Bila dia cium tanda tu, Nabi kata apa? Barang siapa yang kulitnya bertemu dengan kulitku, Allah akan haramkan kulitnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tanda sayang Nabi. Sebab tu tuan-tuan, kita nak cari kulit Nabi tak ada. Macam mana nak cari keberkatan? Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Kita selawat dekat Nabi, maka dia berkat. Macam tu dalam majlis kita ni, nak berkat, mulakan dengan Allahumma salli ala bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam tu dalam doa juga. Bila nak doa, kita sunat selawat dulu kan, selawat dulu kan, lepas tu baru doa untuk cari keberkatan. Itu Nabi keberkatan. Satu lagi cerita, tuan-tuan selalu dengar dalam YouTube, tak apa, ulang benda yang baik. Dalam peperangan Uhud, Nabi SAW, kalau siapa pergi tuan-tuan, Jabal Uhud ni launuhu ahmarun, warnanya merah. Jabal Uhud ni warna merah. Tuan-tuan tahu tak, Jabal Uhud ni disebut yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jabal tu sayang kepada Nabi, maka Allah sayang kepada bukit ini. Dan dikatakan bukit ini akan dibangunkan oleh Allah di syurga esok, Jabal Uhud. Jabal Uhud ini disebut, sesiapa yang menyolat jenazah, semayang jenazah, pahalanya 1 qirat. Maka sahabat bertanya, 1 qirat tu macam mana ya Rasulullah? 1 qirat ini ialah sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 16 km, lebarnya 32 km. Sebab tu orang yang semahyang jenazah dapat 1 qirat. Lalu Nabi kata, siapa yang semahyang jenazah kemudian dia iring jenazah ke kubur, dia dapat 2 qirat. 2 qirat tu 2 bukit Uhud.
Ketika peperangan Uhud, tuan-tuan, Nabi duduk di suatu tempat. Di belakang ni Jabal Uhud, di belakang. Sebelah ni Jabal Ramah. Jabal Ramah ni memanah. Jabal Ramah ni lebih kurang besar ni. Besar surau kita ni. Dulunya tinggi. Sekarang ni orang duduk naik atas, duduk kutip batu kan. Menyebabkan rendah jadi rendah. Diberitahu di atas tu. Siapa duduk di atas tu? Seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair, tak silap saya. Duduk di atas. Duduk di atas, dia bagi tahu, wahai Abdullah, jangan turun selagi mana bukan arahan aku. Jaga elok-elok. Nabi berjuang. Ketika berjuang, tuan-tuan, peperangan pertama menang. Bila menang, engkar perintah Allah dan Nabi, mereka turun. Tinggal seorang aja, ketua. Bila turun, datang Khalid Al-Walid daripada belakang Jabal Ramah. Dia serang Nabi. Dia paduk kalut kutip ni, harta rampasan. Tuan-tuan, bila lupa Allah dan Rasul, itu berlaku. Dunia dipilih, mereka lupa akhirat, menyebabkan Allah turunkan ujian. Ujian macam mana? Nabi ni, tuan-tuan, diserang oleh musuh. Bila serang, Nabi berundur. Berundur, Nabi jatuh dalam lubang. Bila jatuh dalam lubang, Nabi patah gigi. Nabi pun makhluk Allah macam kita, patah gigi. Bila patah gigi, datang musuh nak bunuh Nabi. Nabi ada perisai, Nabi tepis. Perisai itu dipukul, tuan-tuan. Perisai itu pecah. Bila pecah, tuan-tuan, perisai itu menjadi serpihan-serpihan besi. Besi itu tertikam dahi Nabi. Bila tertikam, dalam sirah kata, datang seorang sahabat nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad ni, dia tengok-tengok dekat dahi Nabi ni ada besi. Dia buat macam mana? Dia sayang Nabi, dia guna tangan, dia tarik. Bila tarik, Nabi sakit, tuan-tuan. Nabi makhluk Allah macam kita. Jadi dia buat macam mana? Dia guna mulut. Kita kalau kena selumbak, kita buat macam mana? Bukan tarik, kita guna gigi dia, pelan-pelan. Bagi basah dulu lembab, kemudian baru tarik. Jadi dia gunakan bibir ni, dia letak. Bila dia letak, dia tarik. Dia tarik, tuan-tuan. Dalam sirah kata, bila dia tarik, gigi dah patah. Bila patah, tuan-tuan, berdarah gusi dia. Dia tarik satu lagi, gigi dah patah, tuan-tuan. Maka besi itu terkeluar. Dia tarik satu lagi, besi terkeluar, gigi dia pun terkeluar juga. Berdarah gusi ni. Bila berdarah, Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu ke ya Sa'ad? Sa'ad kata apa? Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigi patah ini ya Rasulullah. Kalau tak ada selawat, mardud khutbah kita. Menunjukkan, tuan-tuan, dalam hidup kita ni, selawat itu berkat. Buat sikit dapat banyak. Malaikat akan sebut nama kita 10 kali. Cuba bayang, tuan-tuan, kalau beribu kali kita selawat, maka hidup kita akan selamat, tuan-tuan. Selamat itu keberkatan. Yang kedua apa? Nak berkat, ialah pada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila tuan-tuan masuk, baca doa apa? Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Ingat tak? Ya Allah, ampun dosaku, bukalah pintu rahmat untuk aku. Kemudian bila keluar, kita minta apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ingat tak? Ya Allah, aku minta, ya Allah, berikan keberkatan. Menunjukkan berkat yang kedua ialah rumah Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa tak tenang, mai rumah Allah. Duduk tengok ramai macam ni kan, tenang je. Dalam kita duduk kuliah tu, dia boleh lena, tu tenang. Itu tenang. Kita duduk pam-pam, dia lena, tu tenang, tuan-tuan. Tuan-tuan, tempat ni boleh lena tak? Tak boleh. Hampa jangan duduk bohong lah. Kuliah boleh lena. Terus aku duduk ceramah, hoi, lena juga. Memanglah, tuan-tuan, tempat berkat lena, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, ni rumah Allah ni berkat. Bila berkat, alhamdulillah, tuan-tuan, selalulah datang rumah Allah. Sebab tu anak muda jangan lupa, hati tak tenteram, datang rumah Allah. Duduk ramai-ramai macam ni, jumpa kawan-kawan, dia nasihat kita, "Nu lama tak nampak. Awak tak nampak. Awak tak lama tak nampak. Ajar saya bawa sikit." Orang tolong tanya kita, "Ingat mati dah?" Dia kata. Dia kata agak kita kan. Tuan. Sebab apa? Rumah Allah ni tempat berkat. Kita masuk, tuan-tuan, sebab tu kata ulama, kita duduk, pertama apa yang perlu kita buat? Solat tahiyatul masjid. Macam ni kita tak buat Jumaat, kan? Maka tak bolehlah solat tahiyatul masjid. Sebab solat tahiyatul masjid ni hanyalah masjid jami', masjid yang didirikan solat Jumaat. Maka bolehlah sunat, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau tak buat, macam mana nak buat? Macam ni bukan masjid jami'. Kalau masuk masjid jami', sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian kita buat apa? Kita niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid
lillahi ta'ala. Jangan pula nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid raka'ataini lillahi ta'ala, 2 rakaat lah. Niat i'tikaf. Bila niat i'tikaf tuan-tuan masuk, kata ulama, kita masuk pintu ni, kita tertinggal barang, ambil barang ni, jangan keluar pintu yang sama. Keluar pintu lain, kita akan dapat pahala i'tikaf. Berkatnya tuan-tuan masjid, masuk pintu ni, ambil barang, jangan keluar pintu tu, keluar pintu lain, kita akan dapat pahala keberkatan tuan-tuan. Allahu akbar. Berkatnya rumah Allah. Sebab tu rumah Allah tuan-tuan, kalau boleh bagi selesa macam ni, sujud seronok. Alhamdulillah tuan-tuan. Walaupun selesa macam ni, kita nak bagi selesa juga asrama pelajar-pelajar perempuan tak siap lagi tuan-tuan. Pelajar perempuan saya pergi tengok dah, di atas tu agak nampak teruk sikit. Sebab dia buat tu nampak macam tak bubuh apa besi. Kontraktor apa tahu. Kan, nampak tu mungkin nak kena runtuh balik, nak buat bagi elok. Takutlah tuan-tuan anak perempuan duduk itu mati pula. Kan runtuh kesian kan. Jadi insya-Allah kita akan buat pelancaran derma sebentar lagi. Jadi kita akan bantu. Sebab tu ni rumah Allah buat elok. Bila elok tuan-tuan, ini tempat berkat. Tempat berkat ni jaga elok. Macam mana? Kalau boleh tuan-tuan, saya sebut kalau duk ulang tak apa. Tandas kena bagi elok. Tandas ni sekolah kita alhamdulillah 5 star. Tandas. Saya masuk dah. Tandas. Ya. Sebab apa? Bila kita masuk rumah, psikologi kata apa? Jangan tengok pada ruang tamu. Masuk satu rumah, nak tahu hebat tak hebat, tengok tandas. Sebab tu kalau orang main rumah saya, dia tanya tandas tak? Saya kata pergi kat surau. Saya tak mau bagi masuk rumah saya. Sebab orang yang hebat tuan-tuan, dia akan jaga kebersihan. Tandas ni, tandas tu bersih. Sebab tu nak tahu hebat rumah ini, tengok tandas. Tandas mau elok. Tandas elok? Elok. Tapi pernah saya pergi tuan-tuan, pergi satu masjid, saya tahu dalam YouTube ada. Balik daripada Kelantan, singgah satu masjid dekat Greek. Kan, singgah. Masa tu lah kita biasalah nak terberak, kita pergi cari mana? Sama ada pergi RNR ataupun masjid lah. Kan? Masa tu RNR tak ada, main daripada Jeli tu. Last kali nak cari apa? Cari masjid lah. Satu masjid tu singgah-singgah. Ni. Di ujung tanduk lah. Kira kemut pun tak boleh lah tuan-tuan. Masa duduk atas kereta ada bawa tu, bini kata, abang sabar abang. Memang boleh sabar. Tengok masjid. Dia tak tahan. Dia kemut pun nak terkeluar tuan-tuan. Jadi kita pun lari tak kira lah. Tak tahan nak terkeluar ni. Sampai ada 10 ni. Tandas tutup semua. Dia buat palang macam tu. Yang kita ni tuan-tuan tak boleh kemut dah tuan-tuan. Dia tak tahan dah duduk macam ni. Allahu akbar. Macam mana ni? Takkan nak berak depan pintu. Lain kali macam mana ni? Tak tahan dah. Tengok jawatan kuasa masjid mai. Ustaz. Dia kenal saya. Pasal apa ustaz? Duk pegang macam tu. Saya kata saya nak terberak tak tahan ni. Awak yang pergi tutup semua Dia tahu awak tak tutup. Game penagih dadah mai. Isap okot cucuh pintu. Berlubang habis. Tu kami tutup. Ustaz nak buat apa? Nak terberak. Ada satu elok nak. Ustaz nak tak? Nak lah bro. Tak tahan lah bro. Antaranya yang kita ni tak tahan lah ni. Kata tak apa saya ambil kunci. Dia ambil kunci lah. Ambil buka hatu paling elok. Tengok kok tu kuning semua. Lepas tu teh duk cimbui. Kita nak terberak naik balik. Macam mana pengurusan masjid kalau tandas macam tu? Sebab tu kalau tempat berkat nak tengok hebat, tengok tandas. Hebat tuan-tuan pilih masjid Taman Abdullah Fahim. Masjid bertam indah, masjid ketiga terbaik dunia. Tuan-tuan masuk. Saya pernah masuk ke 12 malam. Masuk tu tengah duk berak tu. Bunyi macam tu. Lepas tu dia bau wangi. Rupanya perfume. Kita ingat hantu lansiak mana. Macam ni yang masjid. Masuk tu dengan pokok bunga. Ya Allah, boleh tidur dalam tandas tu. Nak abang kata cantiknya. Sebab tu nak tahu pengurusan hebat tak hebat, tengok tandas. Tandas tu main elok. Tempat ni tempat berkat. Di sini orang boleh jaga. Tandas belum tentu. Satu lagi masjid saya pernah cerita dalam YouTube, Melaka. Tengok tu. Lebih Melaka kalau tuan-tuan pi tuan-tuan, dia masuk tandas ada pantun. Burung merak ikan lampam, lepas berak sila pam. Aku ingat nak bela. Tengok ada berak tu, burung merak ikan lampam, burung merak ikan lampam.
Dah betul tuan. Kau orang Melaka pandai pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak silapam. Ingat tu. Satu lagi apa dia tahu? Lupa dah pun. Yang tu. Saya pun Allah pipis masa tu sembahyang duha, usolli sunatan duha, sembahyang keluar tengok papan kenyataan. Pendapatan tahunan masjid tu 400,000. Saya kata, banyaknya. Kita pun nak berak. Ni masuklah. Masuk, terus duduk. Dah nak terkeluar tu, rupanya pintu selak tak ada. Allah, pintu selak tak ada. Ish, macam mana nak buat ni? Lah kali yang tu nak terkeluar dah, nak bangun pun tak boleh lah. Lah kali pegang macam ni. Duk pegang macam tu, pegang. Takut siapa tolak. Tak tahu hamba Allah mana masuk. Bila masuk kan kita duk pegang, kita takut dia tolak. Tuan-tuan bayang, bila dia naik, bila dia turun, dia nak ganggu tuan. Lah kali duk ganggu. Bila ganggu tuan-tuan nak buat macam mana? Lah kali dia tu keluar, kita buah ayak dalam timba bagi penuh buah penuh, tolak dengan kaki. Tolak konsentrate lah. Tengah duk konsentrate, ada hamba Allah masuk. Tak sedap, dia tolak pintu kita. Kita pun Allah. Dia terkejut. Ustaz. Rupanya dia kenal kan. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Tak tahu kan aku duk berak. Tempat tu kalau boleh tuan-tuan. Ni tempat berkat. Tandas mau bagi elok. Tandas mau bagi kemas. Sebab apa? Ni rumah Allah tuan-tuan. Bila kita masuk tu rasa tenang. Allah sebut dalam Quran kan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya sahaja orang yang makmur rumah Allah ni siapa? Orang yang beriman. Sebab tu kalau nak tahu ni, orang yang duduk dalam perlis ni, siapa orang beriman? Inilah dia orang yang datang rumah Allah. Orang yang beriman kepada Allah dengan hari kemudian. Orang yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Sebab tu kalau nak abang ni 18 hari bulan ni, kalau bolehlah tuan-tuan, orang yang datang rumah Allah ni jangan takut tuan-tuan. 18 hari bulan ni kita turun ramai-ramai untuk support ni RUU 355 ni. Saya siap dah beli baju dengan anak saya, semua kali 10 orang. Jadi kalau boleh kita turun ramai-ramai. Bagi cukup 3,055. 300 dijual 3,000, 355,000. Kita nak kumpul semua sekali dan dapat maklumat. Puak-puak sana pun akan turun juga. Sebab ini undang-undang kita. Kalau boleh adik-adik, siapa yang sanggup turun. Saya bawa semua. Anak saya, isteri saya, semua, menantu saya pergi. InsyaAllah kita jumpa di sana. Boleh? InsyaAllah. Sebab apa? Orang yang datang rumah ni, walam yakhsha illallah. Mereka tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya sanyalah mereka yang dapat petunjuk. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat petunjuk bukan di pasar malam. Nak dapat petunjuk bukan di shopping kompleks. Nak dapat petunjuk di rumah Allah. Rumah Allah ni pernah saya baca khutbah di Masjid Padang Sarai. Masa tu 1 Syawal, jatuh hari Jumaat. Saya baca khutbah Jumaat. Dalam YouTube ada. Saya kata, lepas itaqullah, tuan-tuan, hari ini ialah 1 Syawal. Allah mengampunkan dosa kita dengan Allah kosong-kosong. Khutbah Jumaat. Kalaulah kita ada dosa dengan Allah, hari ini Allah ampun. Kecuali kita ada dosa dengan makhluk. Kalaulah ada dosa dengan makhluk, tuan-tuan, marilah kita kosong-kosong juga maafkan mereka. Kalau ada dosa dengan bapa saudara, bergaduh pasal tanah, sudahlah. Kita tak boleh bawa masuk tanah dalam kubur kecuali orang masukkan kita. Kalau kita bergaduh dengan mak ayah kita, sudahlah. Bergaduh dengan adik-beradik, sudah. Maafkan mereka walaupun mereka tidak maafkan kita. Saya pun cerita satu-satu, teriak satu masjid tu. Kan masa tu hari raya, buat nada sayu sikit teriak. Kebanyakan yang balik daripada orang luar, semua pakai samping. Pakai samping kan, dengar khutbah macam tu, teriak habis. Bila teriak habis, tuan-tuan sembahyang Jumaat, khutbah raya. Saya pun kan bangun, mereka pakat salam lah. Tiba-tiba duduk di belakang tu ada seorang anak muda, pakai kain samping, muka macam jebon. Ni kalau jebon tu kita siap dah kan. Saatnya kalau dia tumbuk aku tumbuk balik. Kita ready lah.
Dia main beratong. Dia main suar tangan. Bila suar tangan, saya pun suar tangan. Dia pegang tangan, dia cium tangan, terus peluk saya. Bila peluk, dia teriak atas bau saya. Oh, saya kata, apa saya teriak sangat ni? Abang, awak duk teriak ni. Ustaz, khutbah ustaz menyentuh hati saya. Saya tak menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak bercakap dengan mak dan ayah saya selama 16 tahun. Oh, teriak. Saya kata, pasal apa? Kami bergaduh masalah faraid. Saya sebut simple ya. Harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Lagi dia teriak. Dia angkat-angkat hingui penuh atas bau. Kan kita nak lak macam biar kan. Saya pun tengok dia. Abang, baliklah abang. Ingat tak khutbah saya? Allah memaafkan kita kosong-kosong. Kita dengan mak ayah, tambah mak ayah kita. Ingat adik, nak masuk syurga paling mudah, ada mak ayah. Inilah dia tempat yang paling sesuai. Balik adik. Petang tu, tuan-tuan, dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon. Dia kata, Ustaz, rumah saya dengan rumah masjid dengan rumah mak saya 16 km lah. Saya tak pernah balik 16 tahun, bergaduh. Jadi saya pun baliklah. Balik dengan kereta. Rupanya 16 tahun tu mak dan ayah duk menanti. Takkan mak dan ayah nak pergi cari saya. Saya balik-balik, mak duk menanti, ayah menanti. Saya parking nak keluar takut. Bila nak keluar takut mak dan ayah tak terima. Mak saya yang keluar, dia kata. Meluru dekat kereta saya. Buka pintu. Buka-buka saya bangun. Mak peluk saya. Bila peluk, mak bisik kat telinga. Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak, dia kata. Ustaz, mak minta maaf dengan saya, Ustaz. Menangis saya, Ustaz. Mak tak ada dosa dengan saya, mak. Saya nak minta mak maafkan saya. Rupa-rupanya dia tak balik 16 tahun tu. Ayah dia lumpuh dah. Dia pegang tungkat dah. Tengok-tengok anak balik, gagah ni, heret ni. Bangun juga. Sampai depan pintu tak boleh nak pergi. Saya tengok ayah saya ni 16 tahun. Lumpuh dah. Rupanya pegang tungkat. Saya meluru dekat ayah saya. Saya pegang tungkat, saya buang. Saya peluk dah. Bila peluk ayah, bisik kat telinga. Wahai anak aku, kalau aku ada dosa dengan hang, maafkan ayah. Ustaz, ayah minta maaf dengan saya. Saya peluk ayah. Menangis saya. Tiba-tiba mak saya main dari belakang. Wahai anakku, kami dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya kahwin saja. Hari bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat gaji. Hari yang paling bahagia dalam hidup saya bukan hari pertama saya dapat anak. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Tuan-tuan, hidayah tu dapat di mana? Di rumah Allah. Di masjid Padang Serai. Saya baca khutbah tu 20 minit. Menangis orang. Anak ni tuan-tuan pergi minta maaf dengan ayah dia. Sebab tu nak cari hidayah Allah, jangan cari pasar malam bang. Jangan cari shopping komplek. Datang rumah Allah. Ni tempat berkat. Allah buka pintu hidayah kita. Sebab tu adik-adik ni yang ada ni, alhamdulillah tuan-tuan, datanglah rumah Allah. Sebab bukan senang di masjid di kawasan Perlis ni nak ada ceramah macam ni. Bukan senang tuan-tuan. Hanya di Madinah. Tempat lain tak boleh. Tambah-tambah aku kena sekat selalu. Cuma tempat ni yang boleh buat. Jadi tuan-tuan adik, datanglah adik. Tuan-tuan datanglah. Sebab apa? Allah buka pintu hati kita, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka. Tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikenaki. Ingat tak ayat ni turun ketika mana Nabi SAW pergi jumpa Abu Talib. Ingat tak Abu Talib? Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Bila sampai saya cerita, tuan-tuan pernah dengar tapi ulang bagus. Turun ayat ni pasal apa? Ketika Nabi duduk di sebelah kanan. Ya ammi. Kita kaji bahasa Arab ni, ammi ni ialah bapa saudara sebelah bapa. Kalau bapa saudara sebelah mak, dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Sebab tu kena mengaji bahasa Arab. Kita kalau bapa semua bapa, kan semua bapa, semua kita sebut ammi, pakcik betul tak? Belah mak kita pakcik juga. Tapi Arab ni kalau belah bapa dia sebut ammi, kalau sebelah mak dia sebut khali. Pakcik juga, tapi beza. Sebab tu Arab ni hebat. Jadi dia pergi, ya ammi qul la ilaha illallah syahidtu. Kata la ilaha illallah, aku jadi saksi. Abu Lahab, wahai Abu Talib, kamu nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Ni Nabi kata, ya ammi, wahai bapa saudaraku, sebutlah la ilaha illallah, aku jadi saksi di akhirat esok.
Ni Abu Jahal kata apa? Abu Lahab kata apa? Nak tinggalkah ajaran nenek moyang? Kali ketiga dia kata apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Bila kekal dengan ajaran nenek moyang, Allah ambil nyawanya. Bila ambil nyawa, ni yang disebut kalla, ketahuilah, iza balagati tarati, ketika nyawa ni sampai halqub, waqilaman, katakan kepada orang yang nak mati, ra, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong, wal tafati saqa bisa, masa tu bertelisih kaki ni, urat-urat ni, ila yauma idzinil mazaq. Tuan-tuan, ketika sampai dekat itu, dada berolak, dia kata apa? Aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Mati Abu Talib. Tak Islam. Nabi angkat tangan, tuan-tuan. Ya Allah, Abu Talib ni tolong aku, ampun dosa dia. Allah hantar Jibril. Wahai Muhammad, oleh kerana Abu Talib ni tolong kamu, Allah bagi tahu dekat aku, dia akan diseksa dalam api neraka Jahannam. Ini paling mudah. Tuan-tuan nak masuk ke? Allah sebut dalam Quran, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Bagi orang yang engkar perintah Allah masa hidup, semayang tu tidak, ni orang Islam ni, puasa pun tidak, langgar perintah Allah, minum arak dan sebagainya, mereka ni akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam ni apa? Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Nak masuk, idza ulqu fiha, ulqu ni kita mengaji bahasa Arab, dilempar. Idza ulqu fiha, bila dilempar masuk ke dalamnya, sami'u laha, mereka akan mendengar syahiqan, jeritan manusia, ya Allah, keluarkan kami ya Allah, wa hiya tafur, mendidih api neraka ni, blub 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 blub, takadu tamayyazu minal ghaid, hampir terpecah disebab marah api neraka. Nak masuk ke? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, ada seorang yang jaga api neraka, namanya Malik Zabaniyah. Malik ni akan tanya, alam ya'tikum nadhir, tidakkah masa hidup dunia ada orang bagi peringatan kepada kamu, orang ceramah kat kamu, orang buat kuliah kat kamu? Alam ya'tikum nadhir, ada tak? Qalu bala, kita jawab ada. Qalu bala, lagi apa? Qalu bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada, dia tu bagi peringatan, tapi dia tu penipu. Ni orang ceramah dia kata penipu, orang ceramah disekat untuk kebenaran, orang ceramah ditarik tauliah, penipu. Wa qulna ma nazalallahu min syai', ni Allah tak turun apa kat kami pun, dia tu duk ceramah, kami pakai kereta besar lagi tak main masjid. Ni bila kata macam tu tuan-tuan, ni api neraka ni Jahannam, itulah paling mudah. Lalu dia ambil, kata Jibril, diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Bila letak, ini paling mudah wahai Muhammad, bila diletak, nascaya menggelegaklah akan otaknya, mendidih, tuan. Otak Abu Talib hanya sebesar ibu jari saja. Neraka Jahannam. Bang, kita nak masuk neraka Jahannam ke? Kalau tak mau bang, banyakkan datang rumah Allah. Siapa yang datang rumah Allah ini akan menjadi kenderaan untuk lalu titik sirat esok. Adik-adik, cari keberkatan di sini. Tuan-tuan, datang rumah Allah, kita akan dapat kawan-kawan ramai ni. Kita akan rasa tenang hati, itu berkat. Sebab tu tuan-tuan, yang keduanya ialah rumah Allah. Yang ketiga apa berkat? Ialah masa kita, masa muda. Ni masa muda adik ni. Tuan-tuan, masa masih sihat, masa ruang ada, mainlah rumah Allah. Di masa duit ada, tuan-tuan, masa itulah nak bagi apa pun. Maka dengan itu saya lancarkan kutipan derma untuk pembangunan Matin, untuk menyiapkan asrama. Mana duit aku tinggal dah? Asrama tu Banat, insyaAllah. Mari sama-sama kita mana tabung akan RM1. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu suka apa, kamu nafkahkan apa yang kamu suka. Mai buh seorang sikit insya-Allah. Buh. Kali ni tak payah bangunlah. Tabung bagi seorang satu. Adik tak ada duit, lepas cepat-cepat. Duk pegang buat apa? Boleh tuan-tuan, malam ni ramai ni, sampai di luar tu. Kutip insya-Allah boleh dapat kot dalam 28,000 boleh kot. Boleh tuan-tuan. Mati ni saya selalu main tak kurang daripada 8,000 ke atas. Kalau kurang cerai tuan-tuan malam ni. Tuan. Terus. Jangan duk buat RM1 tu. Semalam saya ceramah dengan Ustaz Syarilong di Kulim.
ceramah orang tak ramai, kira tak habis-habis. Saya kata apa kira tak habis, pergi tengok duit RM1 banyak, lambat habis cuba buh 50, cepat habis. Nah, buh yang cepat habis tu 50 tuan. Tak rugi tuan. InsyaAllah malam ni boleh dapat 28,000 insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dikasih. Jadi yang ketiga apa? Berkat. Ialah masa kita muda, masa kita ada kelapangan, masa kita masih lagi boleh diuruskan dalam hidup kita ni, masa kita sihat, masa ni guna sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Sebab bila dah mati so habis. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Fa'ayyul mu'minuna al-akyas. Siapakah orang yang paling cerdik? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingati mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Ulaika al-akyas, dia kata. Siapakah orang yang paling cerdik? Iaitu orang yang banyak ingat mati. Sebab tu kita ni nak baca kitab ni, walaupun ada lawak jenaka sikit, ada sedih sikit. Sebab apa? Tuan-tuan akan ambil pengajaran banyak tuan-tuan. Dalam kitab ni banyak dia akan ambil pengajaran untuk ingat nak mati, persediaan nak mati. Sebab tu saya buka pondok kak. Saya buka pondok orang tua-tua macam Ustaz Yusaini. Orang tua-tua ni macam mana? Dia main mengaji hari Isnin sampai hari Jumaat aja. Pagi ada zikir harian. Ada zikir lah. Zikir dia apa? Kalau tuan-tuan join dengan saya, dia ada zikir dia. Nanti saya akan bagi seorang satu. Zikir ni saya dapat daripada Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Husin. Tuan-tuan tahu kan Haji Ahmad Tuan Husin? Haji Ahmad Tuan Husin ni adalah calon PAH yang menang tahun 1956. Dia seorang wali Allah tuan-tuan. Dia bagikan ijazah tu kepada ayahanda saya. Ayahanda saya seorang ustaz untuk guru. Jadi ayahanda tu bagi kat saya. Tuan-tuan, yang ni bagus untuk berdiri diri untuk zikir harian. Bi khafi lutfillah, bilati sun'illah, bijami sitrillah, dakhaltu fi kanafillah, wa tashafa'tu bi rasulillah, bidawami mulkillah, bila hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jibril al yamini, wa Israfil al yasari, wa Mikail min khalfi, wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam min amami, wa asa Musa fi yadi, faman ra'ani habani, wa khatamu Sulaiman ala lisani, faman takallamtu ilahi qada hajati, wa nuru Yusuf ala wajhi, faman ra'ani yuhibbuni, wallahu musta'an. Tertenang dah doa ni. Kalau nak jangan lupa bulan depan kita jumpa lagi. Ada buku dah. Kita buat amalan ni apa tuan-tuan? Sebagai preparation. Jadi mereka ni ada zikir dah. Di antaranya zikir apa? Iz qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Yang ni bagus untuk amalan harian. Sebab apa tuan-tuan? Berkatalah Yusuf pada bapakku, aku melihat ahada asyara, 11 matahari, bulan dan bintang, li sajidin, maksudnya sujud pada aku. Maksud dia tuan-tuan, anak-anak kita bila tengok kita, dia jadi lembut hati. Isteri kita senang bentuk. Tuan-tuan, kita akan bagi ni harian ni doa ni, tuan-tuan akan amal lah nanti. Kalau kuliah berterusan lah. Lagi kalau tuan-tuan kata semua bid'ah, tak ada lah aku. Ini ayah saya amal, entah saya ambil daripada dia lah. Kita ambil dengan orang alim tuan-tuan, kita amal, ada sanad dia sampai kepada guru-guru ni. Jadi ada ayat dia, sebab untuk lembutkan hati. Saya pernah cerita tuan-tuan, pernah ceramah di sini. Saya dulu cikgu, bila cikgu tuan-tuan, masa tu saya mengajak di Datuk On, tak apalah ulang benda ni baik. Saya amal ayat ni. Datuk On ni sekolah dia bukan di Johor, di Batuus. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti, sebab dia on. Datuk on lah. Kadang hari Sabtu pun kena kerja. Tu kami kata sekolah ni on. Datuk on kan? On saja, malam pun kena. Jadi saya ni masa tu tahun 1998. Masa tu Anwar Ibrahim kena penjara kan. Jadi saya posting pertama itu lah, tahun 1998. Sampai tu sekolah Datuk On ni sekarang ni sekolah Bestari. Siapa nak masuk 5A? Sekolah tu cerdik. Dulu ni sekolah ni bukan Bestari, Bestaro. Siapa nak masuk, semua kebanyakan 5EA. Memang E yang teruk lah. Jadi saya di posting tu punya takut tuan-tuan, budak-budak ni ya Allah, lompat bagak tu biasa. Kita mengajak di depan, tulis, kalih-kalih hilang. Memang teruknya. Habaq pergi tandas tak balik-balik sampai balik. Allah, memang teruk lah. Sampai tu Allah, kita pergi report kan. Pengetua tengok-tengok pakai kepiah. Dia kata ustaz. Kata saya bukan ustaz, saya option lain. Tak apa, dia tak pakai kepiah ustaz lah. Bila disiplin, ustaz kena relief, ustaz biar. Saya pun biar jumpa ustaz
Fadli, Zulfadli. Ustaz, dia kena no relief. Ustaz kena relief tingkatan 5H. 5H tuan, A, B, C, D, E, F, G, H. Gelak otak belu tu yang aku buat macam tu pun gelak dah. Jadi buat dia kata, Ustaz 5H ni Ustaz, dalam tu ada seorang budak, dia badan besar ni besar ni hang tinggi apa? 5 kaki? Tak ada kaki hang. Dia 6 kaki 2 inci. Lepas tu berat pula 120 kilo. Adik apa? 80 dah. 100 berat lagi pada ni lah. 120 kilo. Tinggi 6 kaki 2 inci. Ustaz, dia ni ketua gangster sekolah kita. Ustaz masuk kelas ni, Ustaz tengok dia ada, dia duduk tidur ke, dia duduk buat apa, Ustaz buat tak tahu sudah. Kalau Ustaz buat tahu, dia tumbuk Ustaz. Saya nak masuk tuan-tuan, baca doa macam-macam lah. Tu yang saya baca doa tu, biqafilut filah, betul. Doa tolak bala, atas bala, bawah bala kan. Baca semua. Ni sampai bala tak boleh tolak lah tuan-tuan. Depan kelas. Kan? Tingkatan 5H. Nama 5 harmoni. Rupanya bukan 5 harmoni. 5 hantu. Memang kelas tu baca pun tak boleh. Cikgu tak hormat. Macam mana nak buat ni? Ketak tak kira ni. Cikgu, tuan-tuan, cikgu relief. Dia pun tak hormat. Jadi kita pun masuk lah. Masuk pijak kelas tu. Ketua kelas, bangun! Semua bangun. Saya kata Alhamdulillah ketua penyamun tak main lega. Kita pun ambil beg letak. Rupanya yang depan bangun. Ada seorang budak duduk belakang. Dia berat 120 kilo, 6 kaki 2 inci. Dia tak bangun. Dia duduk macam ni. Kaki dia letak atas meja. Dia duduk lengak macam tu. Saya tengok. Guru disiplin kata, budak ni jangan tegur. Dia ketua gangster. Saya terus pergi tegur. Oi, orang lain bangun. Dia kata, tak bangun. Bangun. Dia jawab, punya suka aku lah. Memang kau ajak tu. Bila kata punya suka, dia tak hormat saya. Bila tak hormat, saya meluru kat dia. Terus pergi kat dia, pergi tolak kaki. Tolak kaki, dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk, aku tumbuk dulu. Sebab saya belajar Tok Guru Silat. Tok Guru Silat kata apa? Kalau jumpa musuh, 2 perkara. Sebelum musuh buat, hang buat dulu. Jadi sebelum dia tumbuk, saya bagi dulu. Kan? Yang kedua dia kata, kalau jumpa musuh, sebelum jumpa cabut lari. Nak cabut tak ada dah tuan-tuan. Dia duduk depan dah. Dia nak tumbuk, saya tumbuk. Allah, masa tu badan sadur entah masa tu. Badan dia masa tu 30 umur. Pagi sedap mau. Bam, kena tani ni. Dia terpelanting belakang. Dia terpelanting. Kerusi dia tu plastik. Jatuh atas kerusi, pecah kerusi. Saya pun ready. Rupanya dia bangun, dia bengang, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick, aku flying fork dia. Dia nak terajang saya terajang dulu. Dia kena terajang, terpelanting. Saya pun ready, berani main. Kan? Rupanya tuan-tuan, hidayah milik Allah. Kena tumbuk, kena terajang. Dia bangun, kursi dia pecah. Dia pergi ambil kursi yang lain. Dia letak, dia duduk, dia tidur senyap. Dalam hati, ketua gangster apa macam ni? Kena tumbuk terajang senyap lah. Kan? Saya pun pergi depan lah. Tengok dia duduk tidur kan. Kita pun tulis tarikh. Tulis dia main. Hang ni cikgu apa? Duduk tumbuk budak, terajang budak. Sehari dia pergi report mak dia. Bawa main surat peguam, kena saman teruk hang. Saya pun, ya Allah, aku dah silap, ya Allah. Jadi saya pun pergi belakang. Dia duduk tidur. Saya nak pujuk dah. Saya pun pegang bau dah. Pegang, dia tepik. Bila tepik, saya baca ayat tadi. Surah Yusuf ayat keempat. Iz qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata ayah saya, ulang 3 kali. Saya pun sajidin, tiup kat telinga dia. Setiap kali saya masuk, dia tengok, dia lena. Saya tiup kat telinga dia. Setiap kali dia masuk, dia tak pernah kacau saya. Dia lena, saya tiup. Setiap kali saya masuk, dia lena, saya tiup. Setiap kali dia lena, saya masuk. Saya baca hampir 1 tahun. Tak pernah jemu. Bang, dalam hidup kena istiqamah. Jangan lari perjuangan. Dalam hidup kena istiqamah. Allah tolong kita. InsyaAllah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila istiqamah kita buat terusan, takkanlah kita duk minta tolonglah, takkan orang tak tolong. Macam tu Allah. Ni kita duk minta ni, ya Allah buka hati dia, ya Allah buka hati dia, ya Allah. Habis setahun tuan-tuan, dia pun ambil SPM belah. Mai tahun berikutnya, cikgu-cikgu seronok. Sebab budak ketua penyamun dah tak ada. Alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Tahun 98, tahun 2012, pukul 5 petang, 29 hari bulan 3. Saya ingat tarikh. Budak ni telefon saya. Budak jahat ni. Setelah 13 tahun.
Assalamualaikum Ustaz. Budak jahat dia tak cakap Assalamualaikum. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya? Saya tak kenal. Takkan tak kenal. Saya ada murid Ustaz. Saya pun jawab, mana kenal? Dia terangkah aku terangkah balik. Bila terangkah balik, dia pun down lah. Ustaz, saya anak murid Ustaz lah. Dah saya. Alah, anak murid Ustaz tu. Yang bila? Alah, yang Ustaz pernah tumbuk saya, terajang saya. Saya pun, hak terajang tumbuk kita ingat tu. Azri ke? Alah Ustaz. Dia nak dia lah. Azri ke? Sebab tu adik-adik, kalau hampa nak adik, Ustaz ingat hampa, suruh Ustaz Yusaini terajang. Garanti dia ingat lah. 20 tahun, Ustaz, siapa dah ni? Yang Ustaz terajang saya, mesti ingat lah. Hantar terajang. Kalau dia tak mau terajang, han terajang dia. Saya pun, lo Azri ke? Lah. Lo, hamba apalah? Ustaz tumbuk saya, Ustaz terajang saya. Saya ingat saya hebat Ustaz. Saya ketua silat. Rupanya Ustaz tumbuk saya, baru saya tahu saya lemah Ustaz. Ustaz masuk kelas, saya tak tengok Ustaz, saya tidur. Sebenarnya bukan tidur Ustaz, saya balik saya mengaji Ustaz. Saya belajar Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya ambil SPM tahun tu. Alhamdulillah Ustaz, semua fail. Gagal semua. Tapi lulus 2 bahasa Melayu dengan sains tak silap. Bila lulus, dia minta lah ke college community. Di college community tuan-tuan, dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik, dia belajar sungguh-sungguh. Every semester he got 4 flat. A semua. Bila A semua, pihak pengurusan politeknik telah menghantar dia menyambung pelajaran ke United Kingdom. Adik, siapa nak pergi UK? Angkat tangan. Lepas kuliah main jumpa saya. Sekali terajang UK, 2 kali terajang KO tu yang dah. Ustaz, saya balik Ustaz, saya buka konsultan saya sendiri. Ustaz, dia ambil electrical. Ustaz, gaji saya dah 40,000 Ustaz. Ustaz, saya dah jadi manusia. Rupanya doa yang saya baca tu 13 tahun Allah ubah hati dia. Bang, istiqamah bang dalam amalan kita. Tuan, saya nak bagi doa ni. Tuan-tuan balik amal, dia pendinding diri tuan-tuan. Satu lagi, dia bagi ketenangan dalam hidup. Kita baca Quran, berkat hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada kesempatan untuk berdoa, doa. Kalau ada kesempatan untuk kita bersama orang alim, ini masa dia. Masa yang berkat. Sebab tu saya buat pondok tuan-tuan. Orang tua-tua ni, lah ni tak ramai. Mereka akan duduk, kan, baca. Pertama ada zikir harian. Lepas tu mengaji fiqh, tauhid, majilah hadis sikit, majilah tafsir sikit. Hari Sabtu Ahad cuti. Jadi waris-waris boleh main. Tempat saya ada kolam renang. Kerana mereka pun terjun kali dalam tu tuan-tuan. Sebab apa? Nak cari ni orang-orang yang ada keinginan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh bentuk mereka. Dan saya abang mereka, ni kita mengaji tauhid, fiqh, tafsir, hadis ni bukan untuk nak periksa. Mengaji untuk apa Ustaz? Untuk nak mati ya. Persiapan nak mati. Jadi banyakkan zikrullah. Pagi-pagi lepas subuh tu zikir. Ada zikir harian. Kalau tidak, tak jadi. Tak jadi tuan-tuan. Kalau bagi suruh zikir, zikir no? Tak jadi. Kita ada buku dia. Buku tu dia akan baca. Macam kita mak surat lah. Yang ni ada zikir harian. Yang saya dapat daripada Syekh Haji Ahmad Tuan Husin. Haji Ahmad Tuan Husin dapat dari guru dia. Tuan Husin tu. Jadi dapat ayah saya bagi saya. Jadi kita amal. InsyaAllah saya akan bagi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasih. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah, itu orang yang hebat. Apa dia? Orang yang banyak mengingati mati. Tadi sebut keberkatan kan. Jadi bila kita ingat mati apa? Dia paling baik ialah orang yang bukan saja ingat mati, dia bersiap untuk menghadapi akan kematian tersebut. Itulah orang yang paling cerdik. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, tengok dimulakan dengan bismillah. Kemudian dia kata apa? Baca sikit. Kematian pasti dialami oleh setiap manusia. Dan apabila ajal tiba, maka tidak boleh didahulukan atau diundurkan. Walau sesaat pun, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad fat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kalau kita mengaji bahasa Arab ni, ada satu lagi kalimah, kullu man 'alaiha
sifat. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, bernafas, mati. Menunjukkan bukan kita saja, pokok akan mati sebab dia bernafas. Bukan saja pokok tuan-tuan, batu juga akan mati sebab dia hidup. Benda yang hidup ni tuan-tuan akan ingat Allah. Begitu juga dengan, kalau kita dengar satu kisah batang kurma kan, ada lagu yang menyanyi, lagu Dami tu, batang kurma. Batang kurma ni kalau tuan-tuan nak tahu dia duduk dekat mana tahu? Tuan-tuan masuk melalui Babus Salam, orang lelaki lah, masuk dia ada mihrab Saidina Osman, lepas tu dia ada membar Nabi SAW, lepas tu dia ada mihrab Nabi. Di belakang mihrab Nabi tu, tuan-tuan masuk macam ni, belakang mihrab Nabi ada satu tiang. Tuan-tuan masuk dalam raudah, tuan-tuan tengok dekat tiang tu dia tulis hadhihi sutunah mukhallaqah. Orang yang pernah pergi haji tahu tak, umrah, tengok dekat mihrab Nabi tu ada satu tiang. Tiang tu dia tulis hadhihi sutunah mukhallaqah, itulah tiang batang kurma yang sayang Nabi. Dan kalau nak sembahyang, carilah ni mihrab tu. Saya pernah bawa seorang pakcik tolak OKU kan, sebab tu dentung orang OKU ni. Saya tolak pakcik tu tengok nak tolak tu, polis tu, ya akhi abuk, ya akhi saudara, bapak lah, naam, ya ta'al ya akhi, ta'al ijlis sana. Dia panggil tu, mai duduk sini. Saya pun tolak lah, bukan pakcik saya pun, orang ikut umrah. Tolak duduk depan mihrab. Saya kata, pakcik boleh semayang duduk lah? Dia kata boleh. Duduk. Dia pun semayang duduk lah, semayang duduk apa semua, sujud dah siap semua dekat mihrab Nabi tu. Dah habis saya kata, pakcik doa lah ni dalam raudah ni. Dia pun doa. Pakcik teriak lah. Nabi kata ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa Allah padam api neraka kita pakcik. Dia pun angkat tangan, Allah, dia teriak. Bila teriak saya kata, pakcik sujud. Bila sujud, Nabi kata aqrabu ma yakunu 'abdun 'inda rabbi fa wasajidun, paling hampir aku dengan hamba masa sujud, fa aksiru minad du'a, masa sujud doa banyak-banyak. Saya kata, pakcik sujud, masa sujud doa lintas dalam hati. Dia pun sujud, dia teriak sungguh. Lepas teriak dia angkat, pakcik tahu dah doa kat mana? Raudah lah ustaz. Memang raudah. Pakcik tahu tak tempat ni? Tak tahu. Pakcik inilah mihrab Nabi. Pakcik sujud tadi. Pakcik sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Mau nangis dah. Alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah pakcik saya 18 kali lah tak dapat kita ni. Pakcik duduk tepi bagi aku pula. Nah, habaq kata tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat tiang kurma. Tiang kurma ni tuan-tuan, ada kisah saya sebut dalam YouTube. Ketika mana Nabi baca khutbah, tiba-tiba dengar budak menangis. Sahabat heran, siapa menangis? Tengok-tengok ada satu tiang. Rupanya tuan-tuan, ada seorang perempuan, dia kata, ya Rasulullah, ni member ni dah lama usang dah, mau dah aku buat member baru. Lalu bila dibuat, member tu yang buat daripada batang kurma tu yang Nabi sandak tu, yang sandak belakang kurma ni, diletak tepi. Nabi naik, batang kurma tu teriak. Batang kurma ni hidup. Kullu man 'alaiha, kullu nafsin za'iqatul maut, hidup. Bila hubut teriak, Nabi pergi ambil batang kurma ni. Wahai batang kurma, kenapa menangis? Ya Rasulullah, kenapa buang aku di tepi ya Rasulullah? Kamu tak sayang aku kah ya Rasulullah? Selama ni kamu dah bersandar di belakang aku. Nabi kata, wahai batang kurma, mau tak aku bagi kamu dua pilihan? Aku doa kamu hidup dunia, ataupun aku doa kamu mati dan hidup di akhirat bersama aku dalam syurga. Nabi, maka batang kurma ni kata apa? Ya Rasulullah, kalau kau doakan aku hidup di sini, engkau akan mati ya Rasulullah, aku akan berpisah dengan kau. Doakan aku mati ya Rasulullah, aku akan hidup bersama kau di syurga. Aku sayang engkau ya Rasulullah. Batang kurma sayang Nabi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmatullah, rahmati Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, binatang yang hidup mati. Tuan-tuan kalau baca dalam kitab ni, tuan-tuan akan jumpa, bila kita dibangun di padang mahsyar esok, yang pertama tuan-tuan, binatang ni akan bangun. Binatang yang pernah buat zalim dengan binatang ni, dia akan bangun balas balik. Kemudian Allah matikan. Bila dah selesai binatang ni yang kita pernah buat dekat binatang ni, binatang ni semua akan tuntut, dibalik semua habis binatang, barulah kita akan disoal. Tuan-tuan bayang tengok, kita akan disoal tu. Sebelum kita disoal, kita akan bangun pada ketika itu dalam keadaan ni kepala naik ke atas ni.
Duk nanti ya, apa kita nak kena ni, ya Allah. Ketika itulah terdengar suara, izhabu ila anbiya, carilah para nabi. Tuan-tuan tengah duk tunggu tu, cari nabi 3000 tahun, nanti kita akan hurai bab ni. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, disebut kullu nafsin zaiqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Kita akan mati bang. Bila mati ni, nak prepare ni, kita buat sakaratul maut ni. Nak prepare apa kita nak buat sebelum kita nak mati. Ada amalan-amalan dia. Sebab ramai dah orang yang mati dalam baik. Harap-harap saya pun nak mati baik bang. Sebab pernah ada seorang Indonesia, setelah itu ulang tak apa benda baik. Pagi tu tuan-tuan, hari Jumaat, ada orang telefon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz boleh tak mai rumah Bung Man? Cerita pasal apa? Mai lah Ustaz, tolong tengok Ustaz. Pipi tengok, Bung Man ni dah mati. Bila mati, Ustaz, kami orang Indonesia, kami tak ada siapa nak kenalikan jenazah ni. Ustaz tolong tak cari 2-3 orang, saya pun cari kawan-kawan pergi mandi jenazah dia. Bila dah siap mandi ni, Bung Man ni tuan-tuan, angkat lap lah, lap tak atas kain kapan. Tengok-tengok muka dia penuh ayak ni. Saya dalam hati, mungkin aku tak lap tadi muka dia ni. Saya pun ambil tisu lap, ambil apa, kapas lap, tengok-tengok keluar pula. Ni peluh ni, peluh. Ingat, orang yang mati dalam keadaan baik akan dihurai di sini. Di antaranya berpeluh dahinya. Nanti kita akan hurai cerita satu persatu ni. Kita harap kita mengaji ni, kita nak mati baik. Berpeluh ni, bila peluh, saya tengok jamaah yang lain. Saya tak, tuan-tuan tengok ni, Bung Man ni berpeluh ni, bukan ayak mandi ni. Saya pun tak apalah, kita lap-lap, terus tak, tuan-tuan, siap, kapan? Angkat. Bila angkat, ingat, orang yang mati disebut dalam kitab ni, Allah mudahkan perjalanan hidupnya. Kami ada 4 orang nak angkat jenazah macam mana. Tiba-tiba ada seorang main dengan band. Ustaz, kenapa ramai dengan rumah Bung Man ni? Saya kata ramai apa, dalam 7 orang kan? Tidak, tak ada orang ni, tak apa-apa. Bung Man dah mati. Loh, ni nak usung macam mana? Tak apa Ustaz, Ustaz angkat jenazah dan naik atas band kami. Lalu dibawa dengan band ni pergi semayang di masjid. Semayang tuan-tuan, 4 orang kami yang semayang, saya jadi imam. Dah habis semayang, angkat jenazah, turun ke bumi. Dah habis ke bumi, saya panggil isteri dah. Kak, apa amalan Bung Man ni? Dia tahu Ustaz, suami saya teruk kau Ustaz. Dah, saya tengok dia berpeluh ketika mandi. Ni orang yang baik. Dia kata apa? Ustaz, tunggu sekejap. Dia pergi kereta buruk. Pergi kat kereta buruk tu tuan-tuan, dia ambil satu Quran. Quran tu telah dijahit dengan tali tangsi. Dah jahit tali tangsi. Ustaz, inilah Quran yang Bung Man, yang suami saya baca. Dia baca Quran tu sampai hancur. Kita Quran rumah kita tak pernah buka pun. Tu pun jamin aku masuk syurga dah. Ni hancur ni, jahit tali tangsi. Duk baca. Lepas subuh, baca Quran sampai hancur. Jahit. Sebab apa tuan-tuan? Kalau ada Quran, orang yang hafal Quran tahu lah. Kita tak boleh tukar Quran yang lain, betul tak? Susah nak ingat saja. Betul tak? Hang duk tukar selalu. Tak kan? Kalau Quran tu kan, baru kita tahu kan muka surat mana. Kalau tukar jadi pening. Betul tak? Kan dia kena sama juga. Cuba try tu, ambil Quran lain. Susah nak ingat sebab kita dah tahu dah. Oh, tahun ni nampak ayat tu orang yang hafal. Ni Quran tu dia baca sampai hancur. Saya kata lagi apa amalan Bung Man? Dia awak keluar ni buah tasbih. Buah tasbih tu dia kata dulu besar ni, lah menjadi manik-manik kecil, punya jauhnya renggang. Bung Man selalu zikir kepada Allah, buah tasbih sampai jauh dah renggang, putih sambung sampai manik kecil. Serta lagi apa amalan dia? Dia kata Bung Man ni ada satu kertas dia duk baca. Saya kata kertas apa? Dia umai saya tengok Allahumma aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Pernah baca dah doa ni? Bang, saya balik buka-buka dalam Sahih Bukhari, Nabi kata apa di bawah tu? Barang siapa yang membaca doa ni, huraian di bawah, kalau dia mati pada esoknya, dia mati fitrah, tak ada dosa. Tuan-tuan nak dah doa tu? Nak, bulan depan insyaAllah. Jadi kena main lah bulan depan. Ni Allahumma aslamtu nafsi. Tengok doa tu dia tulis. Rupanya doa tu dia baca sebelum tidur. Suami dia dulu baca. Saya kata ya Allah, lagi. Ustaz, suami saya ni tukang kebun. Bukan tukang kebun, tanam sayur. Jadi orang main lah, dia tanam sawi, tanam kucai, tanam apa ni, Bung Man, sayur RM2. Dia kerat sayur, dia ikat, dia bagi. Orang bagi duit, tak bayar, dia kata.
balik buat sayok ni, hang baca bismillah, aku dapat pahala dalam kubur. Free. Yang ni bila dapat free baru kita kata alhamdulillah, tanda syukur. Kalau tuan-tuan baca dalam Riyadhus Salihin, setiap orang yang mengaji ni Allah hantar 2 malaikat. Malaikat akan duduk di sebelah kita. Apa doa malaikat ni? Baca Riyadhus Salihin. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampun dosa dia, rahmati dia. Ni dalam majlis ilmu. Ni kita buat ni, malaikat catat. Nampak tak? Tak nampak. Di akhirat esok. Ni disebut ni, apa yang kita buat di akhirat. Ni kita duduk ceramah ni. Tak nampak apa tuan. Memanglah nampak. Ada Ustaz Yusaini lepas balik lagi dah bagilah sikit. Sampul surat tu nampaklah. Tapi hari ni bagi banyak ikut, alhamdulillah. Nampak dia bagi. Tapi lepas tu habis, saya baru ni Ustaz Yusaini bagi. Balik-balik tayar pancit. Tayar BMW. Tuan-tuan tahu BMW tu tayar sebelah bawah. Satu tu 2,500. Makan modal Ustaz. Duit tu kita ingat rupanya habis dengan tayar. Allahu Akbar. Tu dah apa tuan-tuan? Sebab ni bukan hak kita. Hak kita yang mana? Yang tuan-tuan puh tadi. Tu. Lah banyak ni ya. RM1 semua. Kurang ajar tu yang bawa. Yang ni hak kita punya ni. Siapa yang puh RM1 tambah lagi bang, bagi banyak. Sebab apa? Ini harta kita. Yang bagi tu tuan-tuan belum tentu lagi kita. Tapi yang kita bagi tu, ini hak kita di sisi Allah. Sebab apa? Allah akan bagi di akhirat. Kemudian dia kata apa lagi? Barang siapa dijauh daripada neraka, dimasuk ke dalam syurga, maka dia sesungguhnya telah beruntung. Yang penting kita boleh masuk syurga Allah. Allah jauh daripada api neraka punya dia. Kan? Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz, bagaimana orang yang di Mongolia tak pernah sampai akan syariat Islam? Tak ada orang, mereka pun tak tahu. Bang, dalam kitab akan hurai. Dalam ni pun ada. Mereka akan duduk tak masuk syurga dan tak masuk neraka sebab tak sampai seruan Islam. Ada kata mereka duduk di Al-A'raf. Mereka tak masuk syurga sebab tak sampai. Ni hang sampai ni, lawan juga. Ni layak masuk neraka Allah. Dan kita kena doa banyak-banyak. Mereka kata, Ustaz, kalau mereka ni masuk neraka, macam mana Ustaz? Tak adil, mereka buat baik. Mereka buat baik, mereka masa hidup pernah sedekah. Ingat, tadi saya sebut, Abu Talib mati dalam derhaka kepada Allah, kufur. Tapi dia pernah buat baik. Allah bagi ringan. Begitu juga Abu Lahab. Yang ketika duduk di Jabal Qubais. Kan? Nabi kata, ingat di belakang ni, kalau ada musuh serang, percaya tak? Dia berkata, percaya sebab kamu Al-Amin. Lalu dia sebut, La ilaha illallah. Maka Abu Lahab kata, Alihadha jama'tana, ini hang kumpul kami. Taballaka ya Muhammad. Celaka Muhammad. Turun ayat, Tabat yada abilah. Dia ni tuan-tuan maki Nabi, tak suka Nabi. Tapi ketika Nabi lahir, dia buat akikah untuk Nabi. Dalam kitab kata, ketika hari Jumaat, Allah ringankan akan seksanya Abu Lahab. Allah ni adil bang. Sebab tu tuan-tuan jangan susah hati. Ada orang kena bala, apalah saya Ustaz, saya ni minta tak pernah makbul Ustaz, duk gaji 1,500 ya. Bang, walaupun 1,500 tapi kita sihat. Betul tak? Ada orang 1,500, 4,000 tapi kerja mana? Makan udang, boleh go out, gaut. Kan? Gaji sampai puluh ribu. Tengok ya, kita angkat udang. Saya pernah tuan-tuan pergi ceramah di Bukit Jelutong. Bukit Jelutong ni orang kaya semua. Depa jamu kita. Saya suka kambing. Depa angkat kambing ni, aku tak tengok orang lain dah. Allahumma rabbana atina, Allahumma rabbana. Terus doa kan. Allahumma barik lana fi ma makan. Saya tengok ni Datuk tak makan ke? Dah kami rai ustaz dah. Saya tahu tak makan. Datuk tak makan? Saya kerja mana? Boleh ni kambing. Makan jalan terus. Datuk, tak apa saya makan. Datuk tak makan? Saya gaut. Lah gaut. Tak apa. Sekali, tahu sakit ustaz. Gaut sakit. Saya kata tak apa. Itu duit banyak makan. Tak boleh. Datuk. Saya darah tinggi. Lain kali, hampa tak apa aku makan. Duit punya banyak. Tapi kami nak makan seketul tak boleh. Bang, ada orang 1,500 dia sihat, syukurlah bang. Ada orang tuan-tuan duit tak ada. Ni tuan-tuan tengok orang asli, mereka susah. Saya pernah kampung orang asli masuk dalam hutan tu, tengok bini 3 tu, kira IC tak ada. Bini 3, rezeki main mana? Bini 3. Rupanya orang asli ni tuan-tuan tahu macam mana? Dia ada anak, faham tak? Anak dia dikahwin dengan perempuan, menantulah. Anak dia mati. Bila anak dia mati, dia boleh menikah dengan menantu dia.
Ni bukan hukum ni, hukum orang asli. Boleh nikah menantu dia. Tengok ada budak seorang. Saya kata, "Pakcik, tu siapa tu?" Ni dia kata, anak menantu saya. Anak cucu saya. Anak cucu saya. Aku, anak cucu macam mana? Dia kata, anak saya kahwin dengan ni, mati. Jadi saya kahwin dengan dia, dapat anak. Anak kepada anak saya. Jadi anak ni cucu saya. Anak cucu saya. Hampa faham tak? Faham tak? Tak faham. Mangkuk ayam dia boy. Dia ada anak ni, aku cerita gambar ni. Dia ada anak perempuan. Jadi anak perempuan tu menikah dengan dia. Faham tak? Bukan, dia ada anak lelaki. Dia ada anak lelaki. Ni anak lelaki lah. Saya anak lelaki saya. Tiba-tiba anak lelaki saya ni mati. Faham tak? Anak lelaki saya ada isteri lah. Isteri tu menantu saya lah. Betul tak? Menantu kan? Betul kan? Menantu saya lah. Bila menantu, pak ni mentua ni nikah menantu. Faham tak? Ini hukum orang asli. Boleh nikah. Jangan apa nikah menantu pula dah. Apa nama haram mu'abbad kan? Tak boleh. Ni dia menikah menantu dia. Bila menikah dengan menantu, jadi dapat anak. Anak tu anak dia. Tapi anak dia ialah cucu dia, betul tak? Cucu lah. Anak dia dapat anak jadi cucu lah. Jadi cucu tu ialah anak cucu dia. Faham tak? Tak faham. Mampu dia sama aku. Ni malah. Tengok-tengok. Ni makan ubi kayu ya. Bini 3. Anak 12. Bang, rezeki Tuhan tetap bang. Sebab tu kita kena mengaji qada mubram dengan qada muallaq, betul tak? Sini susah kalau nak ajak lagi kata bidah pula. Aku pun penin lah. Sebab tu kita kena faham bab konsep ni. Ni tengok, Tuhan bagi rezeki kat kita ni. Kita jangan susah hati. Ada orang kata, "Ya Allah Ustaz, saya mak pun tak ada, ayah tak ada." Tapi keluarga dia tenang. Ketenangan itulah satu keberkatan dalam hidup kita. Tuan-tuan fikir balik lah. Ada orang kata, "Ustaz, saya doa tak pernah makbul. Saya nak nikah. Ada orang tak menikah sampai mati. Tuan-tuan tahu Abdullah bin Amru al-As sampai umur 70 tak menikah sampai mati. Dia banyak merawi hadis. Orang tanya dia kenapa tak kahwin. Dia kata apa? Kalau aku kahwin aku takut isteri aku menyusahkan aku untuk hafal hadis. Jadi dia tak kahwin sampai mati. Tengok. Ada orang sampai mati tak kahwin tapi dia bahagia. Sebab tu tuan-tuan, ni syukur banyak-banyak bang. Tengok apa yang Tuhan bagi tu ada kebaikannya. Kadang-kadang ada di kalangan kita, anak dia teruk. Jangan kata anak ustaz jadi baik. Oh, jangan. Saya ada 6 orang anak. Ustaz Yusuf ni ada seorang anak. Tu pun Allah ambil. Tapi nak buat apa? Betul tak? Nak buat macam mana? Bukan hak kita. Semua hak Allah. Kalau nak ikut, ni nak tanya ni. Macam mana Ustaz Yusuf ni? Lepas ni. Nikah seorang lagi. Bini dia duduk belakang. Mampu lagi aku. Lagi semua pinggan semua ada terap macam tu. Aku tak boleh makan lagi. Nak buat macam mana? Tapi ni anak-anak Ustaz Yusuf ni akan meneruskan ni. Betul tak? Tengok, dia tak ada anak. Apa yang boleh buat? Ada kebaikan lepas tu. Tuan-tuan, ingat apa yang Tuhan uji kita ada kebaikan. Ni saya main ni tuan-tuan, sebab ikut tak mau main ni. Muak saya masuk hospital. Darah tinggi, kencing manis, jantung, buah pinggang. Satu lagi apa tau? Dimas rangkai. Macam mana? Nabi mengajar, Ustaz Nur Yusuf ni bawa kereta elok-elok. Dia selalu peringat bawa kereta elok-elok. Pi mana pun saya dah mak ni nak pi bawa kereta elok-elok. Sebab saya bawa laju. Buatlah persiapan untuk mati. Sebab tu persiapan yang kita buat ni disebut ahsanu amala. Buatlah elok-elok. Bagi ada kualiti. Sembahyang pun ada kualiti. Main mengaji pun ada kualiti. Ada kitab beli insya-Allah. Ada saya bawa 80. Tuan-tuan ada duit beli dulu. Harga dia RM20. Jangan lupa noh. Jangan ambil minggu depan bayar nah. Tak bayar. Aku sumpah jadi batu. Sebab kitab ni saya dah bayar tuan-tuan. Dekat apa pembeli tu, penjual tu. Jadi yang ni pula RM27. Yang ni RM39. Tuan-tuan kalau ni boleh pergi carilah. Tapi saya dah order dah. Jadi tuan-tuan yang ni saya dah order 500. Jadi kalau boleh jangan belilah. Kan? Nanti saya bawa main yang ni. Yang ni tuan-tuan boleh pergi cari sendiri. Nama dia Sakaratul Maut Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Jangan ambil cetakan yang lain. Ambil Al-Hidayah Publication. Ayatnya lebih kurang sama dengan ni. Kalau tuan-tuan ambil cetakan yang lain, tuan-tuan baca ni pening. Ayat dia tak sama. Ayat Quran tu tak sama. Dia akan ambil separuh saja. Macam yang ni, tuan-tuan tengok. Dia akan hurai ni. Saya sebut senang. Hal tahissu minhum
min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Tengok di sini dia akan ambil daripada awal, wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Nampak, dia ambil awal, sini dia ambil separuh, tapi huraian dia sama. Kalau tuan-tuan ambil kitab lain, dia jadi pening. Jadi pening, ayat Quran tu jadi pening. Bukan bang, kita dia ambil separuh, kita nak urai susah. Dan ayat dia juga berbeza. Yang ni pun sama, Sakaratul Maut, yang ni lebih elok sikit. Kalau tak percaya, beli, balik baca. Tuan-tuan baca pelan-pelan, pasti teriak. Dia akan cerita bagaimana Saidina Umar mati di depan mihrab Nabi. Dia cerita pula bagaimana Harun Ar-Rasyid ketika dia duduk dalam istana dia, wahai penyair-penyair, puji aku, puji aku. Penyair ni puji, tiba-tiba datang seorang ulama, wali Allah Ata'iyah, wahai Amir Mukminin yang hebat, istana cantik, tapi lagi kamu menjadi pemerintah yang cukup hebat, dipuji rakyat, lagi salah, ampu lagi ingat, semua yang kamu buat itu akan musnah kerana kamu akan mati. Teriak terus. Kalau macam mana? Lagi kamu akan mati. Pengawal tangkap dia, masuk penjara 9 tahun, tuduh dia dengan lewat. Lewat dah. Ni tak lagi. Teriak dia. Kamu telah menginsafkan aku. Tu Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ada abang dia. Abang dia wali Allah. Tahu tak nama dia abang dia apa? Imamul Bahlul. Bahlul itu ialah seorang wali Allah. Kita Ustaz Bahlul tapi Bahlul itu ada di Iraq. Bahlul itu wali Allah. Bahlul abang kepada Harun Ar-Rasyid, nama Bahlul. Jadi boleh Bahlul. Melayu Bahlul mampu hendan. Jadi insyaAllah dapatkan kitab ni, ada di sana kot. Antum boleh, jangan berebut lah, bulan depan saya bawa lagi. Jadi boleh, kita akan teruskan kuliah kita panjang-panjang pun tak ada juga tuan-tuan, 9.5. Jadi ada manfaat pada hari ni. Duit derma pun tak kira lagi, mungkin dapat 28,000 kot. Jadi ada apa soal nak tanya?